Sebab itulah kalau ada puak lain yang jadi kerajaan, dia akan cuba sedaya upaya untuk menumbangkannya. Walau dengan apa cara sekalipun. Walaupun berkawan dengan iblis setan pun tak apa. Ya? Dia nak berkawan dengan jin-jin jahat-jahat ni pun pun tak kisah. Janji kita mempunyai matlamat yang sama. Dia kata. Kan? Sebab itu tak pelik kalau dia boleh ambil Mahathir sebagai rakan. Dia boleh ambil Mahathir sebagai penasihat 4 negeri dia. Tak pelik saudara. Sebab mereka mempunyai cita-cita yang sama. Iaitu menentukan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak lama jadi Perdana Menteri. Kalau dulu mereka berkata kita akan tentukan Anwar tidak akan menjadi Perdana Menteri. Anwar akan menjadi PM tepi. Sebab itu Muhyiddin selalu sebut PM tepi oi, PM tepi oi kan. Sebab dia tak nak sangat Anwar jadi Perdana Menteri. Sekarang ni apa yang dia takuti telah berlaku. Anwar telah menjadi Perdana Menteri dah setahun. Dia ubahlah. Kalau dulu jangan beri peluang sikit pun kepada Anwar jadi Perdana Menteri. Sekarang ni pula mereka main dengan peranan, jangan bagi Anwar sampai habis penggal jadi Perdana Menteri. Ada macam itulah. Katalah sampai habis penggal ni Anwar tetap jadi Perdana Menteri. Dia akan kempen pula, jangan sampai Anwar jadi Perdana Menteri penggal yang kedua. Dia akan kata macam tu lah. Tapi yang kita kesiannya walaupun lah. Walaupun yang terus mengharap dan terus mengharap. Mungkin ada di antara walaupun yang dah mati pun. Duk tunggu-tunggu kerajaan bertukar. Last sekali umur sampai. Tak sempat jugalah tengok kerajaan bertukar. Kan? Jadi kita minta lah mana yang belum terlambat. Mana yang belum lagi jauh tersasar. Berfikirlah. Berfikir dengan baik. Ini bukan masalah politik. Ini bukan masalah politik. Tapi masalah maruah diri kita. Sampai bilalah kita nak pajak otak kita kepada golongan-golongan yang berkepentingan seperti ini. Mereka sedaplah menghasut kita. Kalau mereka gagal pun mereka tetap juga dapat alam wakil rakyat. Ni kita ingat. Mereka hasut kita lawan kerajaan. Kata kerajaan macam-macam. Kata ke Anwar macam-macam. Dan memaksa kita percaya kepada langkah Dubai lah. Tak cukup jumlah lah. 18 bulan lah, bulan Ogos lah. Dia nak paksa kita percaya. Tapi saya nak bagi tahu saudara lah. Kalaulah apa yang mereka katakan itu tidak berlaku, mereka tidak rugi. Mereka tidak rugi. Mereka hanya nak bermain dengan kita saja. Mereka tak rugi. Kalau gagal 3 bulan Ogos, apakah mereka perlu letak jawatan? Mereka tak jawatan. Walaupun apa yang mereka janjikan itu gagal, mereka tak jawatan. Mereka masih lagi wakil rakyat. Mereka masih lagi ahli parlimen. Mereka makan gaji lagi. Kita yang percaya selama ni, berapa banyak duit kita habis kerana nak berderma dengan apa-apa ini. Berapa banyak duit kita habis. Kemudian mereka janji lagi. Bila bulan Ogos tak jadi, mereka janji lepas bajet. Bajet ni akan ditolak di parlimen nanti, dia kata. Kan? Pegomo jugalah ni. Tengoklah dia kata bajet nanti. Bila dibentangkan bajet, ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang tidak suka kepada Zahid akan menolak bajet. Campur dengan PN. Kerana beberapa orang lagi di Sabah dan Sarawak akan tolak bajet, maka bajet gagal diluluskan. Kalau bajet gagal diluluskan, Anwar tidak ada pilihan selain daripada bertemu dengan Pertuan Agong mengatakan dia dah hilang sokongan. Ini yang dia alunkan dalam live mereka. Nak menipu walaun ni. Macam-macam mereka ni. Last kali apa yang terjadi? Tak berjaya. Bahkan bajet disokong 100% oleh kerajaan. Mereka pun tak kata tak sokong. Mereka pun tidak mengundi untuk tidak menyokong. Sebab mereka tahu mereka tidak ada kekuatan. Maka berjaya. Berjaya diluluskan. Dengan begitu cemerlang, dengan undi yang besar, diluluskan. Jadi terbukti mereka menipu, tapi masih ada lagi yang percaya. Bawa pula kisah PRK, PRN. Lepas 6 negeri ni kita alih kerajaan, maka habislah pilihan raya negeri. Mereka dapat balik 3 negeri, kita dapat balik 3 negeri, kan?
tak berlaku juga perubahan. Tunggu pula PRK di Pulai, Sembang Jeram dan Pelangai. Macam tu juga dijanjikan. Sampai peringkat menjanjikan Pahang akan diambil alih. 4 adun daripada Pahang akan melompat, dia kata. Itu Muhyiddin kempen dekat Pelangai. Ya. Kita akan ambil alih Pahang. 4 adun daripada BN akan melompat. Menteri besar dia Tobin Toman. Si Katik tu seronok lah bila sebut pasal menteri besar kan. Berangan ada. Last kali apa yang berlaku? Bukan 4 adun yang melompat. Ya. Bukan BN yang mereka rampas. Bahkan kita menang di kursi Pelangai. Ya. Mereka tawar lagi. Ya. Mereka cakap lagi. Ya, tentang kerajaan akan berubah melalui langkah Dubai. Beberapa hari sebelum kejadian di Dubai tu, mereka dah mainkan dah viral. Ya. Mereka kata Agung ada kat Dubai lah. Wah, Agung dah balik lama dah. Kan? Mereka kata dah ramai ahli parlimen berada di sana, dah cukup jumlah. Lebih dari cukup kan kat Dubai. Last sekali apa yang berlaku? Ya. Langkah Dubai jadi langkah tupai lah. Kan? Langkah tupai. Balik. Balik cover lain. Sekarang ni nak cakap dengan penyokong dah malu dah ni. Pasal dah banyak berjanji. Maka berjanji dah sekali lagi. Ya, yang ni latest 18 Januari. Kerajaan akan tumbang. Jadi saudara kena tanda kat kalendar lah. Ya, kat kalendar tu tanda dengan marker pen. Ya, marker pen warna merah tu tanda. Ya, berapa kali dia nak berjanji tu? Berapa bulan? Nescaya saudara akan tengok setiap minggu ada janji. Ya, hari Jumaat. Ya. Jadi bila saudara kita nak pajak otak kita kepada orang-orang macam ini, ya, setro mereka dapat upah, ya, untuk menyalurkan benda ini. Ya, kemudian ahli-ahli parlimen mereka yang duk berucap, duk ceramah itu, kalau apa yang mereka sebut itu gagal sekalipun, mereka tidak letak jawatan. Kecuali lah kalau mereka berani untuk nak meyakinkan penyokong dia. Dia kata, okey, 18 bulan ni, kalau tak berubah kerajaan, kami akan letak jawatan. Barulah kita boleh percaya. Barulah nampak confident. Kan? Kalau tak berlaku juga, kalau kami tidak boleh ambil alih kerajaan pada 18 bulan ini, saya bersedia untuk letak jawatan. Sepatutnya macam tu. Berani tak berani dia buat macam tu? Dia takkan berani. Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu bohong. Sebab dia tahu tak mungkin berlaku. Ya? Tak mungkin berlaku. Pada akal kita tak mungkin berlaku. Ya? Tapi sebab apa dia mainkan selalu? Sebab nak menentukan, ya, pada penyokong mereka tidak down. Tak jatuh, tak lemah semangat. Supaya terus berjuang sokong mereka. Ya? Sebab itu kena beri keyakinan kepada para penyokong, walaupun berkali-kali penyokong-penyokong mereka telah tertipu. Jadi itu sebenarnya. Ya? Mereka sanggup tipu penyokong sendiri. Ya? Kemarul, sambung. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Khabar abang sihat Alhamdulillah. Dalam situasi politik sekarang ni, apa yang kita lihat lah, sama saya dengan Wan ni lebih kurang seumur lah, lebih kurang tak. Masa zaman Tunku Abdul Rahman dulu, kita pun masih kecil lagi waktu dulu kan. Kita dah mendekat dewasa sekolah. Kita lihat Tunku Abdul Rahman pun telah berundur menjadi Perdana Menteri, dilantik oleh Tun Razak. Dan selama hari ini saya dah merasa dengan 10 Perdana Menteri lah. 10 Perdana Menteri ni apa yang saya lihat, bermakna 10 Perdana Menteri, PM 10 ni adalah PM yang terbaik bagi saya tak. Bukan saya nak muji, tapi apa yang kita lihat, dalam 10 ni, saya ingat yang paling 8, PM yang ke-8 lah, PM yang paling dahsyat yang kita nampak pada sejarah yang telah berlaku pada negara kita. Sepatutnya apa yang berlaku pada hari ini, situasi politik negara pada hari ini, patut kita akan lihat ke mana arah tuju negara kita, apa yang kita mahu kita sebagai rakyat. Bukan kita menyokong bermakna kita ni, orang kata kita ni penjilat, bukan. Sebab kita menyokong kerana apa? Kerana demi bangsa negara dan anak negara kita yang akan hidup di kemudian hari. Macam kita seumur macam kita ni, dekat 60 umur ni, tunggu masa, dah masuk lubang kubur. Itu dah Jawan. Jadi sepatutnya kita untuk membina negara ni, politik yang bagaimana sepatutnya? Sepatutnya politik yang matang, politik yang berfakta sepatutnya.
Tapi apa yang mereka mainkan sentimen pada hari ini, mereka seolah-olah tidak menerima hakikat mereka dalam keadaan yang kalah pada hari ini. Tapi apabila mereka ni diberi tawaran untuk merintah negara, mereka tak nak. Tapi sepatutnya mereka menolak, kita agung, sepatutnya mereka diamlah. Pada saat ini, tapi pada hari ini mereka melainkan sentimen, berbagai-bagai sentimen untuk mencapai matlamat. Mereka akan memerintah negara untuk menampuk pemerintah negara pada hari ini. Tapi sebaliknya mereka tak berdaya dengan berbagai-bagai langkah. Dan waktu terbaru kepada ketika ini, kita akan tunggu 18 hari bulan, 2 minggu daripada hari ini, kita akan lihat bagaimana apa percaturan mereka selepas 18 hari bulan ini. Itulah yang dimomokkan kepada kita, kepada mana-mana room. 18 hari bulan, 18 hari bulan. Sampai bila? Kan? Sampai bila benda ini akan berlaku? Sepatut rakyat sekarang dah matang. Rakyat dah muak dengan suasana begini. Tetapi apabila mereka cakap mereka akan tebuk atap ni, ada satu yang fenomena yang dibanggakan untuk mereka. Kerana apa? Inilah lambang kemegahan bagi parti mereka. Sepatutnya mereka kena akur, malu dalam suasana begini ya. Bagaimana mereka pernah percaya kerajaan yang sikit, parti yang sikit boleh merintah. Inilah orang kata hikmah. Hikmah daripada Tuhan patutnya. Kita kena redha dengan kekalahan kita ni. Tapi kita tak boleh redha, kita tak boleh move on. Ini yang berlaku pada ni. Dan seandainya 18 hari bulan ni Wan, kita tengok betul-betul kan kerajaan perpaduan ni jatuh, kita akan lihat. Dan kita akan redha. Saya sebagai penyokong PMF, penyokong kepada perpaduan, kita redha dengan kekalahan. Kita akan lihat bagaimana mereka akan laksanakan dengan hutang negara 1.5 trilion ini yang mereka akan atur untuk rakyat kita pada akan datang. Kita akan lihat kan. Tapi kita akan lihat setakat mana kemampuan mereka yang mereka akan bawa negara ini untuk anak bangsa negara kita ini. Itu yang kita nak lihat Wan. Cakap tu saja dulu Wan. Betul. Sepatutnya bagi penyokong mereka, apabila dah berkali-kali dijanjikan, ya, mereka nak ambil alih kerajaan, dijanji banyak kali dah, bukan sekali dua kali, banyak kali mereka dijanjikan. Sepatutnya bila ada janji yang baru, sepatutnya mereka akan tekan balik pemimpin mereka. Okey, 18 hari bulan, yang terbaru ni 18 hari bulan Januari. Mereka kata nak jatuhkan kerajaan, nak ambil alih. Okey, bagi tahu dengan pemimpin mereka, okey, kali ini saya nak tengok betul ke tak betul. Kalau lah tak berlaku 18 hari bulan, saya minta ahli-ahli parlimen dari PN ni letak jawatan. Ataupun siapa yang meyakinkan itu, kan, yang percaya ada di parlimen, ketua-ketua lah, ketua-ketua parti. Tak payah semua lah, ketua-ketua parti je. Kan? Letak jawatan kalau tak berjaya 18 hari bulan. Berani tak dia orang letak? Dia takkan berani. Pasal dia tahu tidak ada jalan pun. Tak ada jalan dah tertutup. Kan? Hanya ada satu jalan saja mereka boleh buat, iaitu mereka boleh mendapatkan sokongan daripada Parti Barisan Nasional itu sendiri. En blok, bukan 1, 2, 3 orang. En blok Barisan Nasional tarik sokongan kepada kerajaan perpaduan, kan? Itu pun kerajaan perpaduan masih belum jatuh. Kan? Yang tolak 30 orang masih tak jatuh. Kemudian mereka kena cari pula lagi GPS. Itu pun secara en blok. Tak boleh curi satu orang, dua orang. Baru dapat mereka ambil alih kerajaan. Itu je jalan yang ada. Selagi mereka tak dapat parti secara en blok, terusan mimpilah. Walaupun kamu bawa tebal mana pun SD, dah tak laku SD sekarang ini. Sebab apa tak laku? Sebab kamu sendiri juga meluluskan akta labat parti. Kamu sendiri yang meluluskan. Muhyiddin sendiri yang sign, bersetuju. Sebulat suara dalam parlimen bersetuju antara labat parti ni. Kan? Dan akta inilah yang mengikat sekarang ni. Yang kamu dah tak boleh nak beli lagi dah di parlimen. Ada sebab ada akta labat parti ni. Kan? Katalah dalam parlimen, tanpa en blok nak sokong individu. Telah dibuktikan oleh Anwar Ibrahim, apabila dia jadi Perdana Menteri, dia uji dalam parlimen. Undi percaya kepada dia. Kamu tak nak ambil bahagian. Wahal kamu yang mencabar. Kan? Kamu cabar Anwar untuk uji kesahihan, keabsahan dia sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin cabar Anwar Ibrahim. Dan Anwar kata, tak perlu cabar. Saya yang bawa usul. Kamu tak payah, kamu relax je. Tak payah susah payah nak type usul, nak hantar ke speaker, tak payah. Anwar cakap, saya sendiri yang bawa. Kan? Kalau bagi dia yang buat usul, dia akan bagi alasan. Saya tak naklah buat usul. Nanti kalau saya buat usul, speaker akan tolak usul saya. Speaker tentulah tolak pasal speaker ni bawah kerajaan perpaduan, dia kata. Jadi Anwar kata, tak payah, kamu tak payah bawa. Saya sebagai Perdana Menteri. Kan? Saya sendiri buat usul. Tapi bila usul tu dibawa, apa kata Syed Tan Kasim? Kita jangan terlibat dengan undi, biar mereka saja yang undi. Tengok. Padahal dia yang cabar. Dia yang cabar.
Dia macam ni Wan. Sebenarnya yang kita lihat lah. Lipas apa semua ni biasa kalah lah bila pilihan raya. Tapi pada kekalahan PRU 15 ni adalah tamparan hebat bagi dia orang. Kerana apa? PRU 15 inilah yang untuk apa orang kata memberi garis panduan untuk mereka ke arah ke hadapan garis apa titik-titik notah untuk dia orang pada satu tahap yang paling tinggi sepatutnya mereka boleh memerintah tapi sebaliknya mereka tak dapat. Mereka bimbang kerana apa? Mereka terpalit dengan isu-isu ya. Jadi yang saya heran ni puak-puak daripada bersatu tu kurang bercakap. You kena lihat dia tengok daripada bersatu daripada presiden dia sampai bawah semuanya pengkhianat. Tapi itu yang jadi masalah. Sepatutnya pihak bersatu tampil di media sosial ni di mana-mana kau nak bercakap dah. Tapi sebaliknya walau ini yang bebal ni yang jadikan umpan untuk mereka untuk bercakap ke arah kebenaran. Tapi setakat mana kebenaran mereka? Tapi apabila mereka terpalit dengan kes Jana Wibawa dan bermacam-macam kes, mereka seolah-olah bimbang ke arah ini. Jadi itu yang mereka takut sebenarnya. Mereka sebenarnya bukan nak apa sangat bukan sangat dia orang tak kisah sangat pasal rakyat ni. Yang penting kuasa. Tuan-tuan harus ingat 390 orang lebih mendengar ni lah. Kuasa tu dah penting. Apabila kuasa kita boleh berbuat berbagai-bagai macam, berbagai-bagai cara untuk ke arah masa depan. Jadi kuasa ni penting bagi mereka. Sebaliknya mereka tidak memikir soal rakyat. Dalam suasana rakyat sekarang ekonomi kita sepatutnya itu yang kita fikirkan. Sepatutnya apa yang dibincangkan di dalam parlimen tu, di dalam dewan, sepatutnya kita bahaskan angka-angka yang tak benar yang Anwar Ibrahim usulkan. Bukan soal politik. Bila kita nak wujudkan, nak bincang soal isu ketua adik negara, mereka keluar lintang bukang. Adakah ini satu pembangkang, orang cakap pembangkang yang kita nak agung-agungkan? Sepatutnya mereka tunggu. Waktu itulah, poin itulah sepatutnya dengan angka-angka yang Anwar Ibrahim tunjukkan pada hari itu, mereka bangkang. Baru betul. Ini mereka beramai-ramai. Kita lihat beramai-ramai keluar dewan seolah-olah mereka membimbangi dengan angka-angka tersebut terbalik ke muka beliau. Muka mereka. Ini yang takut. Sebenarnya itu hakikatnya sebenarnya. Sekian dulu. Sepatutnya kalau mereka nak lawan, mereka lawan betul-betul dalam parlimen, kan? Walaupun mereka tahu mereka tidak cukup jumlah untuk nak menang dalam parlimen, tapi rakyat nak tengok betul tak betul kamu lawan. Kita dulu dalam PH, kita tahu kita masa tu tak cukup jumlah, kan? Waktu PN perintah, kita tahu kita tak cukup jumlah. Dan bila kalau buat undian belah bagi pun memang kita kalah. Kita tahu dah berapa jumlah anggota kita. Tetapi kita buat tak undian belah bagi? Kita buat. Kita minta undi belah bagi. Walaupun kita tahu kita kalah. Sebab apa kita buat? Sebab nak tunjuk kepada rakyat, kami lawan ini bersungguh-sungguh. Kalau kalah pun, kalah dalam perlawanan, kalah dalam gelanggang. Ini tak. Dia yang cabar orang buat, bila orang buat, dia cabut lari. Kan? Undi belah bagi pun tak minta. Tak berani nak minta undi belah bagi. Takut-takut yang ada 74, 75 tu tambah kurang pula lagi. Itu yang risau tu. Kita dulu tak pernah pun kita takut. Bila kita cabar sesuatu usul nak diundi, kita minta undi belah bagi. Kalau ikut logik, alah kalau minta pun dah tu kalah punya. Kan? Kita tak cukup orang. Tapi tetap juga kita minta. Sebab kita nak tunjuk kepada rakyat bahawa kita lawan ni, lawan bersungguh-sungguh. Kalah pun tak apa, rakyat puas hati. Kan? Kalau kita kalah pun rakyat puas hati. Tak apa, kita kalah, tak cukup undian. Tak apalah, kita dah lawan. Masalahnya puak dia ni tak pernah pun. Tak pernah nak minta undi belah bagi. Takut nak menghadapi undi belah bagi. Waktu jadi pemangkang takut. Waktu dia jadi kerajaan pun dia takut. Waktu kerajaan tutup parlimen. Takut. Takut ada undi usul percaya kepada Perdana Menteri. Tutup parlimen. Bila jadi pemangkang pun takut. Jadi kerajaan pun takut. Apa lagi kita boleh harap kat mereka ni? Tak ada apa yang boleh kita harapkan. Tak ada maruah. Jadi kerajaan tak ada maruah. Jadi pemangkang pun tak ada maruah. Di mana letak maruah dia? Kan? Maruah dia letak balik ke WSP lah. Itu yang saya katakan tadi. Sepatutnya you dalam dewan, you bentangkan satu isu. Apa isu untuk negara? Banyak. Waktu lalu lintas. Sebagai contoh, tak? Kita negara dengan peningkatan kenderaan. Setiap bulan hampir 40,000 biji didaftarkan kenderaan baru di muka bumi Malaysia sekarang ni. Kali dengan 12 bulan, kali dengan 5 tahun, kali dengan 10 tahun, kali dengan 20 tahun. You kena ingat, dengan kesesakan, hari minggu jalan dah sesak highway. Sepatutnya, you bentangkan benda ni pada Dewan Rakyat. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu? Very simple. Kita ahli politik yang paling bodoh. Patut itu tekankan. Bukan seolah-olah kita menekankan bagaimana pemerintahan awam. Sepatutnya dalam parlimen. Kita beri bukti yang sewajarnya untuk minda rakyat, untuk keuntungan kepada seluruh rakyat. Bukan untuk kepentingan peribadi politik kepada pemimpin tersebut. Sepatutnya.
Tapi mereka sekarang ni menimbulkan isu yang itu tak betul. Lawan secara peribadi. Sepatutnya tuan-tuan kena lihat, you sebagai MP, ya, berapa puluh, ya, ada 70 orang lebih sepatutnya. Sekarang dah live satu Malaysia tengok, you tunjukkan kewibawaan you sebagai seorang MP yang berwibawa, mengusulkan satu-satu usul yang memberi manfaat kepada rakyat sepatutnya. Tetapi sebaliknya mereka menimbulkan usul yang remeh-temeh, yang tak membina. Yang rakyat sendiri boleh menilai, orang kampung boleh menilai. Sekarang you tengok mana dah. Dalam parlimen live, sepatutnya you boleh tengok. Dalam TikTok tentulah lah. TikTok ni berapa orang tengok? 300 orang, 400 orang. Dalam parlimen, di dalam dewan, satu dunia boleh tengok live. You boleh menilai sendiri. Ya tak? Sepatutnya you sebagai MP, you timbulkan satu usul, bangkangan yang hebat, baru betul. Ini you jadi pembangkang pun you lemah. Apa lagi kalau jadi kerajaan? Hancur negara. Kita tak boleh meletakkan negara kepada pemimpin yang seolah-olahnya yang hayal dalam dunia dia orang sendiri. Ya? Mereka menabuk kekayaan sendiri. Sepatutnya kita sebagai rakyat kena tahu ke mana aliran negara, ke mana aliran wang negara sepatutnya. Itu yang kita sebagai rakyat sepatutnya. Bukan kita membiak kita menyokong. Kita bukan menyokong pepuadu yang membabi buta. Tidak. Seandainya besok berlaku rasuah kepada keadaan Pak. Kita setuju mereka diambil tindakan. Kita tidak menyokong kepada rasuah. Ini sebaliknya mereka menyokong. Mereka dah nampak pemimpin mereka melakukan rasuah. Dah terbukti di mahkamah. Apa lagi mereka kita nak tunggu? Tak kita nak biarkan negara kita hancur. Untuk apa yang kita akan tinggalkan kepada negara kita, untuk anak cucu bangsa kita. Saya dengan Abang Wan ni, dengan Cik Wan ni mungkin dah 10 tahun lagi, mungkin dah tak ada lah. Lepas tu paling lama lah. Tapi yang anak-anak muda sekarang, yang mereka tinggal dengan suasana negara yang sepatutnya, negara dah maju ke depan, bukan maju ke belakang. Itu yang patut kita fikirkan. Sebagai seorang MP, sepatutnya kita membina negara, membina rakyat yang cerdik pandai bagaimana untuk mengusir, bagaimana kita untuk kemajuan negara. Bukan kita hari-hari nak sebut tabuk atap. Walau bagaimanapun kita akan tunggu 18 hari bulan, dalam 2 minggu lagi kita tengok apa akan berlaku 2 minggu. Seandainya saya ni lah penyokong tegar kepada Parti Keadilan Nasional daripada tahun 98, seandainya berlaku 18 hari bulan ni kerajaan Persekutuan, kami reda, kami akur, kami tunggu pula PRU 16 dan kita berjuang kembali. Apa akan jadi pada PRU 16 nanti? Sekian dahulu kawan.